kamu boleh tonton semula video-video kelas kita di dalam YouTube channel Cikgu Rafi Sejarah. Boleh tonton ya. Boleh tonton. Okey. Baik, so kita telah lihat tentang sistem masyarakat jahiliah, di mana kita telah lihat dari sudut politik, dan juga kita hari ini kita nak tengok berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi. Kalau tak silap cikgu, kita dah sampai sini ke? Kita dah sampai sini. Jadi kita lihat di sini tentang ekonomi. Baik. Kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan apakah kegiatan ekonomi masyarakat Arab jahiliah di tanah Arab itu. Baik. So semenanjung tanah Arab ini, tanah dia memang kurang subur untuk pertanian. Macam kita dah tengok hari itu, kita dah pergi ke tanah Arab, kita tengok tanah dia apa? Hujung ke hujung padang pasir. Kan? Hujung ke hujung padang pasir je. Jadi tanah tu kurang subur untuk pertanian. Tetapi ada sedikit-sedikit kawasan yang sedikit suburlah, seperti di Yaman. Di Yaman terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung pada hujan. Sekoi dan padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Kemenyan pula merupakan tanaman yang berharga, dihasilkan di Hadramaut dan juga Mahrab. Baik. So kita ada beberapa tanaman, gandum, kopi, sekoi, padi dan juga kemenyan. Kamu tahu kan kemenyan tu? Kemenyan tu lah. Kita sampai Bani Keluarga itu. Okey, baik. Dalam kalangan kaum Badui, kita tahu masyarakat Arab terbagi pada dua, Hadari dan juga Badui. Hadari ni tinggal di kawasan bandar, manakala Badui ni pula tinggal di kawasan padang pasir. Jadi kaum Badui inilah terdapat masyarakatnya yang menternak secara nomad. Nomad tu cikgu dah bagi tahu, nomad itu ialah berpindah randah. Ya. Masyarakat yang menternak binatang, dia berpindah-pindah. Kenapa dia berpindah? Kerana mereka mencari rumput dan air untuk binatang ternakan mereka. Seperti apa binatang ternakan mereka? Seperti unta, kambing dan juga biri-biri. Unta, kambing dan biri-biri itu binatang ternakan. Jadi mereka pergi dari satu tempat untuk mencari air dan juga rumput. Lembu tak ada. Sana kurang lembu. Sana jarang ada lembu lah. Kebanyakannya ada. Sana kurang lembu. Kat Arab Saudi dulu ada banyak rumput ke? Tak banyak. Biasanya rumput ini banyak terdapat di kawasan oasis. Macam cikgu pernah tunjuk tu kan. Kawasan oasis, kawasan yang takungan air, kat situ baru ada. Sekarang ni rumput makin banyak. Kawasan Arab Saudi tu rumput semakin banyak sekarang ni. Jadi kalau kita lihat penternakan pun semakin bertambah lah. Ada banyak unta, kambing dan biri-biri. Sekarang ni terdapat juga, dah akhir zaman, betul. Terdapat juga Badui yang amalkan sistem tukar barang. Mereka berniaga. Mereka tukarkan binatang ternakan dan hasil ternakan dengan barang tukar, pakaian dan juga kurma. Pakaian dan juga kurma. Jadi mereka maknanya mereka ni menggunakan binatang ternakan tu untuk dapatkan barang lain. Sistem tukar barang, barang dengan barang. Jadi itu yang kita lihat. Baik. Dalam kalangan kaum Hadari pula. Kaum Hadari pula terdapat setengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kafilah. Baik. Apa itu kafilah? Ini perkataan-perkataan baru untuk kamu ya. Daripada muka surat sebelum ini, kamu ada belajar tentang semangat asabiyah, kabilah, asabiyah, kemudian kabilah. Kabilah tu maknanya adalah iaitu penempatan berdasarkan keturunan. Suku kaum, kabilah tu suku kaum berdasarkan keturunan. Macam cikgu cakap Bani tu kan.
Kalau Salman ada anak-anak dia, cucu dia, Bani Salman. Kalau Syahim ada anak-anak cucu dia apa semua, ramai-ramai, okey, cucu cicit apa semua, dia namakan Bani Syahim. Itu kabilah, ya, kabilah-kabilah, keturunan. Kafilah apa pula? Baik. Tapi kafilah ni pula, okey, ya betul. Hidup secara berkelompok, betul. Tetapi kafilah ni pula ialah rombongan. Rombongan pengembara atau pedagang, okey, yang membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Jadi kita tahu bahawa di tanah Arab ini, bila diorang nak berniaga, diorang berniaga di satu tempat ke satu tempat. Jadi bila nak pergi ke tempat itu, mereka pergi secara beramai-ramai. Beramai-ramai itulah jadi rombongan. So rombongan itulah berkonvoi, betul. Okey, jadi rombongan inilah yang akan, okey, dinamakan sebagai kafilah. Ni kafilah. Kenapa ada orang pegang pedang, cikgu? Okey. Kafilah ni, okey, mereka rombongan daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya daripada Mekah, okey, mereka berniaga ke Madinah. Jadi mereka nak pergi berniaga ke Madinah, mereka pergi beramai-ramai. Dan okey, mereka sentiasa membawa senjata seperti pedang ini. Kalau kamu lihat pedang-pedang ni, pedang, tombak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana okey, mereka selalu diserang lanun. Okey, diserang oleh lanun yang berada di sepanjang perjalanan tu. Ada perompak-perompak yang menunggu mereka untuk menyerang mereka dan merampas. Okey, lanun nak apa kat diorang? Ni barang-barang ni lah. Barang-barang perniagaan ni, okey, perompak-perompak atau lanun-lanun tu nak rampas lah. Barang-barang tu. Jadi, itulah yang berlaku di mana mereka nak merompak. Okey, jadi, ya, ada kuda, memang ada kuda. Jadi sebab itu kalau kita lihat, mereka selalu pergi beramai-ramai. Okey, jadi ini kaum Hadari. Hadari dia keluar berdagang secara kafilah, maknanya secara rombongan. Dan pada peringkat awalnya, contoh masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangannya dari Hadramaut dan India. Okey, masyarakat Yaman pergi, okey, berniaga sampai ke India, okey, membawa sampai ke Syam dan juga ke Mesir. Jauh tu. Okey, jauh. Dan sejak abad ke-6 Masihi, masyarakat Hijaz. Okey, masyarakat Hijaz ni sebenarnya adalah masyarakat yang di kawasan tanah Arab ni lah, menjadikan, okey, Mekah ini sebagai pusat dagangan yang baharu. Okey, Mekah menjadi pusat dagangan yang baharu. Penduduk-penduduk Hijaz pula membeli barang dari Yaman dan Habsyah lalu menjualkannya di Syam dan Mesir. Jadi ketika itu, laluan perdagangan merentasi benua yang dikenali sebagai laluan sutera telah menghubungkan pedagang Arab dengan China, India dan juga Asia. Baik, laluan sutera ini kita telah bincangkan hari itu, okey, dalam bab yang ke-7. Okey, iaitu laluan perdagangan daripada Arab dengan China dan juga India. Kalau kita boleh tengok laluan sutera tu macam mana, cikgu? Laluan sutera tu kalau kita tengok bab 7, kita tengok bab 7 Baik, dalam bab 7 ada ditunjukkan tentang laluan sutera. Okey, laluan sutera iaitu yang ini. Ini dia. Okey. So laluan sutera dia daripada China, okey, Chang'an ni ke Dongguan, okey, kemudian masuk ke Kashgar di India dan juga di Pakistan, Nepal, kemudian pergi ke Merv, okey, di Iran dan terusnya ke Damsyik, okey, di kawasan Syria dan akan diteruskan lagi ke Konstantinopel. Yang ini semua laluan daratan. Ini semua laluan daratan, tetapi sampai di hujung ni mereka menaiki kapal untuk menghantar barangan ke Konstantinopel ataupun Turki. Laluan daratan ke? Ya, laluan daratan. Jauh kan nak jalan. Kalau ikutkan dari hujung ke hujung ni mencecah 7 hingga 8,000 kilometer. Ya. 7 hingga 8,000 kilometer. Memang jauh lah. Ini laluan sutera. So, orang-orang Arab
kita belajar tamadun Arab ni kan, tamadun Islam. Orang-orang Arab yang di Hijaz ni dulu kawasan ini tak dipanggil Arab, kawasan ini dipanggil Hijaz. Kawasan ini dipanggil Hijaz. Orang-orang Hijaz dia nak berniaga dengan orang Cina, orang India, mereka akan berjalan dan pergi ke Damsyik. Daripada sini mereka akan boleh pergi ke China, pergi ke India. Jadi itulah maknanya bagaimana orang Arab boleh boleh berniaga dengan orang Cina, dengan orang India melalui laluan sutera. Laluan sutera. Itu telah kita tunjukkan dalam bab yang ke-7 semasa tamadun Cina dulu. So hari ini kita dalam bab yang ke-8 bermakna ada bukti bahawa orang-orang Arab Hadari yang telah menjalankan perdagangan. Namun begitu kalau kita lihat masalah orang Arab ni, perniagaan masyarakat Arab jahiliah ini paling penting. Hanya mementingkan keuntungan dan mengamalkan riba dan menipu timbangan. Ini masalah orang Arab ni. Ni masalah orang Arab. Nak berniaga tapi mementingkan untung sahaja, mengamalkan riba dan menipu. Baik, apakah itu riba? Kamu tak tahu kan apa itu riba? Baik. Tahu. Tahu ke riba? Tahu Dah belajar mengambil keuntungan dengan banyak? Bukan. Riba ni riba ni sebenarnya adalah ni. Riba ni sebenarnya kalau kamu tak tahu, take note benda ni. Riba ni sebenarnya adalah bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pinjaman. Bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pinjaman. Macam mana tu cikgu? Macam ni. Contohnya, contoh, A pinjam, pinjam dari B. Ya, betul. Dari B sebanyak Thanks. Ini apa habislah makan? Kopi guys. Kopi. Ya. Ini pasal hutang ke? Ya, betul. Bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pinjaman. Contohnya A pinjam dari B RM, katakanlah RM RM1,000. RM RM1,000. Jadi B minta B boleh memberi pinjaman dengan syarat dengan syarat iaitu sekejap besar benar apa font cikgu ni. Baik. Baik. B boleh memberi pinjaman dengan syarat bayaran semula sebanyak RM1,200. So macam tu. Maknanya boleh so bayaran tambahan dikenakan ke atas pinjaman. Contoh A pinjam dari B RM1,000, tapi B boleh beri pinjaman itu dengan syarat bayaran semula adalah sebanyak RM1,200. Jadi itu dikenali sebagai riba. Ya, betul. Inilah riba. Menipu timbangan tu. Baik. Menipu timbangan sebenarnya untuk pengetahuan kamu, riba ni sebenarnya memang wujud sampai sekarang. Dan nama-nama bayaran tambahan ni selain daripada nama dia riba, nama dia juga dikenali sebagai interest. Interest ataupun juga dikenali ataupun juga dikenali sebagai kadar faedah. Betul. Kadar faedah ataupun bunga. Bunga pinjaman pun ada juga. Jadi banyak-banyak nama lah. Jadi ini memang sebenarnya adalah satu perbuatan yang
yang tidak baik. Satu perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Satu sistem yang tidak baik. Jadi ni bayaran tambahan ni. Okey. Jadi dia tidak baik sebenarnya. Sebab apa? Sebab kena bayar lebih. Riba tu halal ke haram? Okey, untuk okey, haram. Yang ini pinjaman tak ada masalah. Tapi bayaran semula sebanyak 1,200 ini yang kita kata sebagai haram. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau pinjam 1,000, bayar balik sepatutnya apa? 1,000 jugalah. Kenalah 1,000 juga. Mana boleh lebih? Jadi ini memang tak boleh. Tetapi dalam dunia kita sekarang ini, semua bank, okey, dan juga kita kata sebagai syarikat-syarikat, syarikat kewangan, semuanya guna sistem ini. Semua guna sistem ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat dunia semakin lama semakin korup. Kerana apa? Banyak menghasilkan riba. Okey. So kenapa riba ni tak boleh? Mungkin ada yang tanya, cikgu, bolehlah cikgu, sebab apa? Kalau bayar 1,000 memanglah dah lah dia nak bayar balik bila entah, kan, bayar lambat pula tu. Jadi dia kena bayarlah tambahan, cas tambahan 1,200. Dia macam tu kan. Okey, dia kata macam tu alasannya. Tapi kamu tahu tak, bila orang tu pinjam duit, kan, kamu rasa orang tu ada duit tak nak bayar balik? Orang tu sebenarnya tak ada duit. Dia memang tak ada duit. Kalau dia ada duit, buat apa dia nak pinjam? Betul tak? Jadi dia pinjam tu sebab dia tak ada duit. Jadi dia pinjam 1,000. Tengah susah. Kan, tengah susah dia pinjam lah. Tapi kamu pula kenakan pada dia, bayar balik 1,200 ya. Kalau dia boleh buat duit dengan senang, dengan RM1,000 tu senang-senang dia boleh buat, dia tak payah pinjam lah. Tapi ini pinjam. Dan pinjam ni pula, telah menjatuhkan maruah muka. Betul tak? Nak pinjam tu susah kan? Macam kamu lah, nak pinjam pada kawan kan macam, aduh, segan lah aku nak pinjam. Betul tak? Nak pinjam duit lagi lah, nak pinjam duit dengan kawan. Nak cakap dengan kawan pun macam segan, malu. Betul tak? Nak pinjam, aku nak pinjam duit tapi segan. Sebab kamu rasa macam malu nak pinjam. Itulah sebenarnya. Kan? Nak pinjam pun dah malu, tapi oleh kerana dia susah, betul-betul susah, kita betul-betul susah kan? Kita kena buang malu tu. Kita kata, aku ni malu nak cakap sebenarnya, tapi aku perlukan duit lah. Aku nak pinjam dengan kau, boleh tak? You see? Dia tengah susah. Tapi adakah patut kita ambil kesempatan daripada kesusahan dia? Sungguh tak patut. Betul tak? Ya, sungguh tak patut. Ya. Jadi, sebab itu riba diharamkan kerana menindas orang yang pinjam tu. Okey, tidak. Baik, cikgu. Ada yang kata, cikgu, kalau ambil keuntungan 100% lebih tu, dikira riba ke? Tidak. Okey, tidak. Okey, tidak. Kalau keuntungan 100% pun tak ada masalah. Kan? Ya ke cikgu? Ya. Contoh macam ni Kalau kamu berniaga Islam, kamu berniaga, katakanlah kamu berniaga phone. Kamu nak jual, phone tu RM RM1,000. Tapi kamu beli pun sebenarnya beli tu baru RM200. RM200. Tapi kamu jual phone tu RM1,000. Untung berganda-ganda, betul tak? Boleh tak yang ini? Boleh. Jawapannya boleh. Asalkan orang yang jual phone tu bukan kamu saja, tapi ada orang-orang lain pun jual phone. Ada orang jual phone yang sama tapi RM800. RM800. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, bahawa jadi kalau jual 800, dia untung sikit saja. Ada orang tu jual 600, untung sikit saja. Tak ada masalah. Tetapi apa tahu? Tetapi customer, orang akan boleh memilih, dia ni jual 1,000. Dia ni jual 800, aku beli dengan dia ni lah. You see?
Jadi kalau kamu letak harga yang mahal, kamu yang rugi. Orang lain akan pergi ke kedai lain. Orang tu akan pergi ke kedai lain kerana lebih murah. Jadi nak ambil keuntungan banyak-banyak pun ambil lah. Tapi kalau tak ada orang beli, kena tanggunglah kerugian. Itu kena faham. Kena faham. Ya, konsep mengambil keuntungan tu tak ada masalah. Okey, ambil keuntungan berlebihan. Baik. Satu lagi, iaitu menipu timbangan. Menipu timbangan ni, okey, kadang-kadang alat timbangan itu, okey, dia tipu alat timbangan tu. Okey, jadi dia tak mulakan, okey, kamu tahu kan, alat timbangan ni kadang-kadang, okey, dia apa? Kita kata sebagai alat timbangan ni, kalau kita lihat kebiasaannya dia ada dia punya alat timbangan yang bulat tu. Contohnya bulat tu ya. Baik. Yang dikatakan menipu alat timbangan tu, katakanlah dia buat alat timbangan tu begini. Jadi kita tahu bahawa alat timbangan tu ada jarum macam ni. Okey, ada jarum macam ni, kemudian ada jarum macam ni. Ada jarum macam ni kan untuk ukur timbang kan. Ukur berat sesuatu barang kan. Dia letakkan ke atas. Baik. Kemudian, okey, sebenarnya okey, dia punya alat timbangan tu bila tak ada barang, sebenarnya alat timbangan tu dia sedikit ke sini. Dia tak mula daripada kosong. Dia tidak mula daripada kosong. Kan sini kan biasanya kosong. Kemudian sini ada 100 gram, betul? 100 gram. Kat situ. 100 gram, 200 gram, 300 gram kan? Jadi dia menipu timbangan dengan dia bertambah tu. Negatif 1 ke, dia menipu dengan cara itu. Jadi ataupun juga mungkin diorang menipu dengan cara apa? Mungkin juga dia letakkan, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Sorry Salman. Dia buat macam tu. Dia dah ada kat sini 500 gram apa ataupun 50 gram dah. Jadi bila dia letak barang tu je, barang tu letak je atas ni, okey, baru letak atas ni, terus arrow dia tu, alat timbangan tu, okey, telah menjadi seperti ini. Alat timbangan tu menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya dia telah menipu. Dia tidak memulakan timbangan itu pada kosong. Dia tak memulakan timbangan itu pada kosong, tetapi dia memulakan pada ekstra lagi supaya dia dapat bayaran lebih. Sepatutnya timbangan mesti bermula daripada kosong. Tapi timbangan tidak bermula daripada kosong. Jadi ini menyebabkan barang ini bertambah berat. Kadang-kadang dia tukar barang tu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai menipu dalam timbangan. Ini masyarakat Arab Jahiliah mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan. Yang ini waktu ini belum Islam, ini. Belum. Ini zaman Jahiliah. Ini masyarakat Arab Jahiliah, belum Islam lagi. Dia Jahiliah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Belum. Okay. So ini berkaitan rapat dengan dari sudut ekonomi. Manakala dari sudut sosial pula, kehidupan masyarakat Arab Jahiliah ni dapat dilihat daripada dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan serta adat dan kehidupan seharian mereka. Baik, agama dan kepercayaan orang-orang Arab Jahiliah ini adalah seperti yang pertama, agama Wathani. Yang pertama, Wathani, iaitu agama di mana mereka menyembah berhala. Iaitu patung-patung dibina, termasuklah patung-patung yang diberikan nama seperti patung-patung berhala seperti namanya Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manat, dan juga Hubal. Dan dikabarkan dulu di Kaabah tu, yang kita pergi minggu lepas di Kaabah tu, terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. 360 keliling Kaabah. Baik, bagus soalan tu. 360 darjah mewakili 360 patung berhala di sekeliling Kaabah. Kenapa diorang buat macam tu? Sebab mereka memang menyembah berhala. Dan ada yang bertanya, cikgu, macam mana diorang bagi nama ni Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manat? Dia ada sejarah dia.
Dia ada sejarah dia. Sebenarnya, okey, sebenarnya orang dulu-dulu ni, okey, dia ada orang yang baik-baik. Orang baik tu contohnya orang baik ni orang baik ini nama dia siapa? Nama dia okey Al-Lata. Nama dia Al-Lata. Dia memang baik. Dia bantu masyarakat, dia bagi makanan, kemudian dia juga banyak menolong masyarakat sampai masyarakat Arab ni sayangkan dia. Kemudian dia meninggal dunia. Dia mati, dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, semua orang kata, aduh sedih dengan kematian dia. Jadi bila sedih dengan kematian dia, mereka selalu sebut-sebut, oh dia ni dulu baik, dia ni dulu baik, dia ni dulu baik lah, macam-macam dia buat. Jadi, orang-orang Arab ini telah pun membuat patung, mengukir patung. Siapa yang masih ingat muka dia kan? Dia buat patung. Untuk apa? Untuk mengenang dia. Inilah dia. Tak apa, biar aku buat patung. Muka sebiji muka seperti Al-Lata. Dia pun buat patung kan. Semua orang tengok, uish, lah, uish, muka dia, kau buat patung serupa muka Al-Lata lah kan. Bagus betul lah. Bila tengok muka dia, tengok patung tu kan, oh Al-Lata ni bagus lah. Jadi, dia pun bagi. Mulalah, berlaku. Semua orang bila lalu kan, depan patung tu, Lata, terima kasihlah dulu kau bantu aku. Terima kasihlah. Daripada situ, mulalah penyembahan terhadap patung-patung itu. Mulalah penyembahan terhadap patung-patung itu. So banyak okey orang-orang yang baik ni seperti Al-Lata, Uzza, Al-Manat. Memang sebenarnya dia asal orang baik-baik. Tapi bila dia meninggal dunia, dia mati, okey, mereka buatkan patung okey untuk mengenang Al-Lata, Uzza dan Manat ini. Bermula dari situlah okey bermula penyembahan berhala. Nampak tak? Jadi itu secara ringkasnya. Ya, betul. Nama dia Latam. Betul. Jadi inilah sebenar-benarnya bagaimana agama Wathani ini berlaku. Ya. Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan agama Wathani, iaitu agama menyembah berhala. Yang kedua, iaitu agama Majusi. Mereka ni menyembah api. Agama ini berasal daripada negeri Parsi dan kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Baik, untuk pengetahuan kamu, agama ini berasal dari negeri Parsi kan? Parsi ini sekarang ini adalah terletak dalam dua negara, iaitu negara Iran dan juga Iraq. Okay. Iran dan Iraq. Itu yang dipanggil Parsi. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Persia. Persia. Tu Persian cat tu kucing Parsi lah. Persian cat tu kucing Parsi lah tu. Dan kalau kita lihat, Majusi adalah agama yang menyembah api. Ya, Persian War. Ya, betul. Baik. Kemudian agama yang ketiga, okay, iaitu Yahudi. Yang ketiga Yahudi, okey, ataupun kita dalam sekarang ni ada lagi yang dipanggil Jews, Jews. Kalau kamu lihat okey tentang ya betul. Betul, Herodotus Persian War tu. Agama ini dianuti oleh Bani Israel okey yang tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Baik. Bani Israel tu kat Israel ke? Bukan. Bani Israel ni keturunan Israel. Ya, betul. Ya, dan juga kadang-kadang ada panggil Jews ataupun Jewish. Ya, betul. Betul, Jewish. Okay, Jewish itu. Ya. So kalau kita lihat Jewish tu maknanya orang Yahudi lah. Okay, Jewish tu adalah orang-orang Yahudi. Dan agama Yahudi ini dianuti oleh Bani Israel. Maknanya keturunan Israel yang tinggal di utara. Begitu juga dengan Nasrani. Yang keempat, agama Nasrani. Dan Nasrani ini dianuti oleh Bani Israel juga. Dan agama ini dikembangkan di utara sebenarnya tanah Arab melalui penduduk Ghassan dan juga Hirah.
Dan yang kelima, okey, animisme. Iaitu terdapat juga masyarakat yang mengamalkan kepercayaan animisme dan mereka percaya pada apa itu animisme? Percaya pada roh dan kuasa-kuasa gaib. Iaitu percaya bahawa angin yang bertiup, tu ada dewa dia. Air yang mengalir itu ada roh dia. Itu pokok-pokok yang bergerak, itu pasti belakang tu pokok besar tu ada kuasa gaib, ada roh. Itu animisme. Itu kepercayaan animisme. Dan yang keenam, agama Hunafa. Ketika ini juga masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Who's Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim kalau dalam agama Kristian dan juga di sebelah barat dikenali sebagai Abraham. Abraham. Bukan Jesus, Abraham. Jadi Abraham inilah yang telah membawa ajaran Hunafa ini ataupun ajaran Hanif sebenarnya. Jadi yang masih diamalkan. So, dalam masyarakat Arab Jahiliyah 6 agama ini dan kepercayaan yang diamalkan. Jadi yang ini Hunafa. Kunafa tak tahu. Kunafa tu bukan makanan kalian. Ini Hunafa. Baik, agama dan kepercayaan ini sila take note Yang ini menurut menurut kepada tahun-tahun lepas, agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah ni selalu keluar dalam exam. Bahagian struktur atau bahagian esei. So, take note benda ni. Sila ambil perhatian tentang agama dan kepercayaan ini. Dia selalu keluar. Ya. Jadi cikgu dah bagi tahu kamu semua Baik. Kemudian ada juga adat dan kehidupan seharian mereka. Terdapat masyarakat yang menilik nasib. Fortune teller. Pergi jumpa orang yang fortune teller untuk meramal masa depan mereka. Betul Salman. Betul. Jadi sebelum melakukan sesuatu perjalanan atau pekerjaan, mereka akan memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa, sama ada nasib baik atau nasib buruk. Contohnya macam bila mereka menilik nasib tu, maknanya kan dia pergi jumpa fortune teller ataupun sekarang ni dipanggil bomoh lah. Jumpa bomoh, dia kata, tuan, saya ni sebenarnya nak bergerak, nak berkafilah rombongan pengembara daripada Mekah ini, saya nak pergi ke Yaman. Cuba tengokkan agak-agaknya macam mana nasib saya dalam perjalanan itu nanti. Fortune teller tu pun dia kata, kamu tak boleh keluar sekarang. Kalau kamu nak keluar, kamu keluar esok. Sebab kalau keluar sekarang ni, kamu mungkin akan diserang oleh para lanon dan juga perompak-perompak. Jadi kalau nak, besok kalau kamu bergerak, kamu akan bernasib baik. Tak boleh. Dalam agama Islam dalam Islam menilik nasib ini memang tidak boleh, diharamkan. Macam mana dia tahu benda tu cikgu? Dia mengikut perkiraan lah. Konon-kononnya dengan macam ni akan jadi macam tu. Dia menipu sebenarnya. Banyak menipu sebenarnya. Dan juga mereka ni mempercayai ahli sihir dan kuasa-kuasa azimat. Azimat atau azimat maknanya kena pakai gelang ni. Gelang ni kena pakai. Kalau pakai gelang ni akan bawa nasib macam tangkal ke atau azimat. Kena pakai rantai ni supaya rantai ni nanti membawa nasib baik. Tu tak boleh. Dalam Islam tak ada perkara-perkara macam tu Tak ada. Dalam Islam tak ada. Jadi masyarakat Arab ni memang pada awalnya memang percaya semua ni. Dan dalam kehidupan seharian paling menyedihkan dalam kehidupan seharian pula, mereka memandang rendah kepada kaum wanita. Dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Anak lelaki. Kalau lahir anak perempuan,
Okey, mak, okey, bapak dia tak layan. Bapak dia, anak perempuan. Ya, anak perempuan. Dia main sana. Dia memang tak suka. Tapi kalau anak lelaki, wah, my son, I'm proud. He's my son. Orang dulu-dulu. Tapi ini memang betul. Memang betul. Dan ini bukan saja berlaku di Arab Jahiliah, berlaku juga di tamadun Indus, tamadun Mesir, tamadun Huanghu. Anak lelaki memang, oh, ini anak lelaki saya. I'm proud. This is my son. Tapi kalau orang perempuan, ikut mak, ikut mak sana, pergi ikut mak sana, pergi ikut mak, pergi. See? Kerana bagi mereka, kaum wanita ini hanya layak tinggal di dapur. Hanya layak duduk di dapur, belajar, masak, urus rumah, kemudian juga uruskan suami. Itu je. Duduk dan diam situ. Jadi ini berlaku di Arab Jahiliah. Ya. Okey. Jadi sebenar-benarnya korang semua ni beruntung tinggal pada zaman sekarang ni, di mana kaum wanita juga diberi hak untuk belajar. Kamu tahu tak, before World War I, sebelum Perang Dunia Pertama dulu, sebelum, cikgu rasa before 100 years ago, 100 years ago je, 100 years ago dulu, memang wanita tidak ada tempat. Tak ada tempat, tak ada diberi keistimewaan. Memang wanita dipandang sebagai orang-orang yang perlu duduk membantu suami, duduk di rumah, tak perlu kerja dan juga duduk diam-diam. Uruskan anak-anak. Itu je. 100 years ago. 100 tahun. Back to 1922. 1922 dan before that lagi lah beribu-ribu tahun memang Apa benda wanita. yang 1922 ni cikgu? Dia macam ni lah. Kamu belajar sejarah. Ya. Bermula dengan tamadun Mesopotamia, betul? Betul. Bermula tamadun Mesopotamia 4000 tahun sebelum Masih itu. Tamadun Mesopotamia sampailah 1920. 1920, tahun 1920, beribu tahun tu. Almost 5,000 years, 6,000 years. Itu zaman itu di mana apa? Wanita tidak pernah ada hak untuk menjadi seperti lelaki. Wanita hanya perlu duduk di rumah, dapur, urusan keluarga, dan juga uruskan suami dan juga itu saja. Tetapi selepas 1945, selepas tahun 1945, selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, barulah wanita ada tempat, diberikan tempat, dapat jawatan, boleh pergi kerja, kemudian juga boleh uruskan syarikat, boleh bawa kereta. Itu sampai sekarang. Before that tak boleh. Lama, ya betul. That's why macam kamu semua, dalam kelas ini ramai yang perempuan, kamu patut bersyukur kerana diberi peluang untuk pendidikan. Before 100 years ago, memang korang semua memang tak ada peluang. Memang korang duduklah kat rumah. Ya, betul. Jadi, itulah. Masyarakat Arab Jahiliah pun sama, memandang rendah kepada kaum wanita. Bosan weh. Tetapi masalahnya orang lelaki Arab Jahiliah ni, mereka hidup dalam kemaksiatan. Kemaksiatan ni maknanya hidup dalam keadaan yang berdosa. Banyak buat dosa seperti berjudi, berzina, meminum arak, dan bersifat angkuh. Ini hidup dalam maksiat. Hidup dalam keadaan banyak buat masalah, banyak buat dosa lah. Ini kehidupan seharian mereka. Kemudian hamba. Hamba juga dipandang hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Diorang ada hamba. Diorang ada hamba. Dan hamba tu memang bagi diorang itu adalah barang. Hamba tu manusia sebenarnya, tapi dia buat macam barang. Dia buat macam barang. Jadi kalau kamu lihat hamba tu, kalau dia kata dia nak pakai kan, kalau rasa dia nak marah, dia marah, dia pukul. Dia pukul. Kau asal malas kan? Dish. Dia buat kerja. Kan? Dia ikut je. Kan? Kan? Kemudian bila ada orang datang kan,
hamba kau badan besar ya. Hamba aku ni badan besar. Aku nak beli hamba kau boleh? Boleh? Berapa ribu? 2,000. 2,000, main sini 2,000. Sekarang kau ikut tuan, itu tuan baru kau. Kau dengar cakap dia. Dapat gaji ke? Tak ada. Tak ada. Mereka buat kerja tak ada gaji. Tetapi, tuan dia akan berikan makanan, berikan pakaian dan juga tempat tinggal. Tapi tempat tinggal biasanya apa? Tinggal di dalam bangsal kuda ataupun di dalam bangsal biri-biri. Tinggal di dalam bangsal unta. Kau nak tidur? Kau pergi tidur. Lepas tu bila bangun pagi kan, bos dia cari kan. Tuan dia cari. Mana si hamba ni tadi? Lupa dia tidur dalam bangsal unta. Pergi kejut dia. Kejut. Bangun. Man. Kau pasal bangun lambat kan? Dish. Okay. Dah. Pergi buat kerja sana. Itu hamba. Dia layan macam binatang. Dia layan teruk macam binatang. Saya boleh jual lagi. Okay. Macam mana orang tu boleh jadi hamba? Biasanya hamba ni, dia jadi hamba kerana pertama dia berhutang banyak dengan bos tu. Dia berhutang banyak dengan tuan dia. Jadi punca utama biasanya berhutang lah. Bila dia berhutang, kau tak boleh bayar hutang, kau kena jadi hamba aku. Kau kena ikut cakap aku. Apa yang aku suruh buat, kau kena buat. Sebab kau nak settlekan hutang kan? Settlekan hutang. Tapi tengok juga, kadang-kadang, bila bukan saja dia, malah anak-anak dia pun, anak-anak hamba tu, jadi hamba juga pada tuan tu. Jadi inilah. Sebab itu, perhambaan ini memang banyak berlaku. Yatim ke dan dijual. Pun berlaku juga Kamarina. Pun berlaku juga. So, hamba dipandang hina. Namun begitu, walaupun kita nampak macam orang Arab, jahiliah ni memang macam jahat betul lah kan. Ya betul kalau Syuman. Terdapat juga sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Arab. Ada juga sikap baik orang Arab ni. Iaitu seperti memuliakan tetamu. Menepati janji. Memuliakan tetamu tu maksudnya apa tahu? Diorang ni kalau tetamu datang rumah, masuk. Makan. Dia hidang makanan yang sedap-sedap. Kemudian dia suruh tidur sini, tidur. Tak apa. Tidur. Dia sangat memuliakan tetamu. Dia sangat celebrate tetamu. Itu memuliakan tetamu. Orang Arab. Kemudian orang Arab juga menepati janji. Kalau dia kata dia tak serang, dia tak serang. Kalau dia kata tak berperang, saya tidak akan melanggar janji, saya tidak akan melanggar, saya tidak akan memungkiri janji. Janji pukul berapa kat sana? Pukul 3. Pukul 3 saya sampai. Memang sharp pukul 3 sampai. Dia tak macam kita. Dia tak macam korang. Janji dengan kawan jumpa dekat mall pukul 11 pagi. Kan kawan pun dah sampai. Pukul 11 call. Kau mana? On the way. Pada pukul 11 tu dia baru nak siap nak mandi. Baru nak mandi. Pukul 11 tu. Jadi itu korang. Macam mana? Sudahnya sampai pukul 12. Lepas tu kawan kau tanya, apa pasal kau lambat sangat? Kata, janji pukul 11. Ni dah pukul 12. Tadi jam. Traffic jam disalahkan. Itu biasa. Itu biasa. So, kita ni, bab menepati janji kena perbaiki. Perbaiki. Kemudian Arab Saudi tak ikut. Ya, betul. Ya, betul. Jadi itulah kebaikan orang-orang Arab Yahudi ni. Orang-orang Arab Yahudi pula. Orang-orang Arab ni. Ada lagi. Mereka menghormati tuan rumah. Menghormati tuan rumah. Hormat tuan rumah. Dan mereka menjaga kehormatan diri. Mereka menjaga kehormatan diri tau. Mereka orang kata apa, tak suka-suka hati untuk memalukan diri tau. Dia cukup jaga kehormatan diri dia. Dan mereka sanggup menghadapi kesukaran dan kegigihan. Dengan kegigihan, mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu. Untuk golongan
miskin dan juga untuk golongan yang lemah, mereka sanggup korbankan bagi harta pun semua kepada orang-orang miskin dan lemah. Baik juga dia orang ni. Okey. Ya. Dan contohnya mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut untuk melindunginya. Memang baik. Dan sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Okey. Baik. Sebenarnya ada yang kata berpidato tu apa? Okay. Berpidato tu maknanya debate lah, sama. Sebenarnya sama. Ya, I mean, okay, berpidato dengan debate tu sama. Iaitu mereka akan memberi hujah. Okey. Dia ada 2 orang atau 3 orang, kemudian dia kata, "Oh, sebenarnya Arab ini gini. Okey, dia pun duduk. Okey, soal ni pula. "Oh, tidak. Sebenarnya ini." So dia berdebat. Dia berdebat. Itu dipanggil berpidato. Okey, berpidato. Sebenarnya speech lah. Sebenarnya it's kind of speech. Okey. Jadi, karya-karya ataupun tulisan-tulisan karya-karya syair ke, sajak ke yang bermutu akan dibaca dalam tamasya-tamasya tahunan di Pasar Ukas dan digantung di Kaabah. Maknanya karya syair. Syair-syair dia kan suka bersyair kan. Jadi biasanya kan syair dia orang ni syair-syair yang kata apa memuji-muji. Kan. Itu Muhammad Salman, okey, seorang yang bijak. Wow. Yang lain-lain, wow. Okey, wow. Muhammad Salman, seorang yang bijak. Lagi tampan. Wow, okey, wow. Muhammad Salman, seorang yang bijak, tampan, lagi kaya. Wow, ada syair, contoh syair. Dan syair ini biasanya memuji-muji orang. Dah. Dia memuji-muji orang. Dia memang macam tu. Jadi orang-orang, contohnya orang syair ni, bila dia nampak contohnya, dia tengah bersyair, oh, keindahan alam, keindahan ini dan burung-burung semua. Dia bersyair. Orang lain dengar. Wah, sedaplah dia punya syair ni kan. Tiba-tiba datang orang ni kan. Contohnya, datang orang ni, orang kaya. Terus dia ni tukar syair. Terus puji orang ni. Dia terus puji orang ni. Wow. Okay. So, tak ada lagi orang yang sehebat kamu, wahai Salman. Wow. Tiada lagi orang yang kaya selain daripada kamu, wahai Salman. Wow. Contoh macam tu. Dia akan puji-puji. Cikgu dah lah. Okey. Salman dah pening lah. Jadi, apa yang dia dapat daripada memuji-muji ni? Orang ini akan pergi kepada dia dan bagi duit yang banyak. Nah, wang emas. Okey, bagus syair kamu kerana memuji-muji saya. Nah, dulu. Dulu macam tu. So, ini pada zaman dahulu. Bersyair, bersajak, berpidato. Itu kehebatan orang-orang Arab Jahiliyah. Jadi, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memang mengamalkan pelbagai corak kehidupan dari sudut politik. Masyarakat Arab mempunyai sistem pemerintahan berasaskan sistem kabilah, iaitu sistem berasaskan keturunan. Manakala dari sudut ekonomi, kegiatan utama mereka ialah pertanian dan perdagangan. Dari aspek sosial pula, mereka mengamalkan kepelbagaian amalan dan adat yang diwarisi turun-temurun. Namun, yang ini kamu tengok zaman jahiliyah ini berakhir apabila tersebarnya agama Islam yang telah memberikan kesan bukan sahaja terhadap masyarakat setempat tetapi dunia seluruhnya. Jadi, so ada soalan nak tanya tak? Tentang kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. Ada tak apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan Arab Jahiliyah? Lepas tak. Sebenarnya harus diingat Salman,
iaitu harga, riba ini is not about harga. Riba ni about loan. Riba ini tentang pinjaman, bukan harga. Bukan harga. Harga tak ada masalah. Harga ni tak ada masalah. Contohlah contohlah kamu perasan tak? Ada kedai kopi, kamu pergi kedai mamak, beli Nescafe tarik, harga dia RM2.80. Ada kedai kamu pergi dekat shopping mall, harga Nescafe tarik dia RM4. Kamu pergi ke kedai-kedai yang coffee bean apa semua kan, harga secawan kopi RM8 hingga RM9. Kamu pergi Starbucks, harga kopi dia RM14, RM17. Padahal kopi je pun. Kopi yang sama, kopi je, cuma campuran sedikit berbeza-beza kan. Jadi, boleh ke cikgu? Letakkan harga mahal apa semua macam Starbucks tu tak harga mahal RM17. Tapi sebenarnya kopi tu apa semua baru berapa ringgit? Baru RM2, RM3 atau RM4. Jadi, soalannya boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh sebenarnya. It's up to us. Kalau kita rasa kita nak beli yang mahal, belilah. Kalau kita nak beli yang murah, belilah. Tak ada masalah. It's okay. It's okay. Nampak tak? Tapi kalau katakan kopi mahal, kemudian tak ramai orang beli, faham-fahamlah. Faham-faham sajalah. Kan? Itulah dia. Kalau rugi, tahulah kenapa rugi kan? Gitu. Baik. So, itu berkaitan dengan tu. Baik. Cikgu tidak bercadang untuk meneruskannya sebab terlalu banyak dan juga kita tak kecukupan masa sebenarnya. Kita ada lebih kurang 20 minit. Nak tak untuk kita buat soalan? Nak tak untuk kita menjawab soalan, especially soalan kebat yang ini? Seperti soalan kebat ini, apakah kesan terhadap masyarakat kini sekiranya amalan negatif masyarakat jahiliah berterusan? Nak tak kita jawab soalan ini? Soalan ini. Cikgu kena tanya semua orang dulu. Korang nak tak? Siapa nak angkat tangan? Boleh kita buat sama-sama. Bukan korang yang buat. Cikgu tahu bukan korang yang buat. Kita buat sama-sama. Cara-cara bagaimana nak jawab soalan ini. Baik. Soalan lagi. Apakah kesan terhadap masyarakat kini sekiranya amalan negatif masyarakat jahiliah berterusan? Baik. Paling penting sekali bila kamu nak jawab soalan ini, kamu kena pastikan berapa peruntukan markah dia. Baik. Agak-agak kamu lah, biasanya soalan macam ni berapa markah? Agak-agak kamu biasanya soalan macam ni berapa markah? 6 markah. 4 atau 6. 4 atau 6 markah. Baik. So kita choose. 4 ke atau 6? 4 atau 6? Ada yang kata 4. Ada yang kata 6. Okeylah. Kita ambil 6 markah lah. 6 markah. Baik. Katakanlah ini 6 markah. Bagaimana nak buat cikgu 6 markah? Bagaimana nak buat untuk 6 markah? Baik. Untuk 6 markah, cikgu tahu ramai pelajar yang masih lagi lemah dalam membina dan juga menjawab soalan-soalan struktur dan isi. So, untuk 6 markah ni, strategi untuk yang kita boleh gunakan, yang senang untuk digunakan adalah 3 fakta dan juga 3 huraian. 3 fakta, 3 huraian. Baik. Itu strategi kita. Baik. Kemudian yang kedua, kita tengok pula sebenarnya tentang apa kehendak soalan. Apakah kesan terhadap masyarakat kini sekiranya amalan negatif masyarakat jahiliah berterusan? Apakah kesan kalau amalan negatif ini berterusan? Kita tengok balik amalan negatif tu apa. Kamu boleh sketch amalan negatif seperti apa? Seperti ambil keuntungan, ambil keuntungan berlebihan. Keuntungan berlebihan ke? Iaitu kita kata mengamalkan riba lah.
mengamalkan riba. Kemudian menipu dalam timbangan. Menipu timbangan. Dan satu lagi apa? Mengamalkan riba, menipu timbangan. Satu lagi apa? Iaitu mementingkan keuntungan. Ya, mementingkan keuntungan. Jadi kita ambil 3 ni cukup. Kita ambil 3 ni cukup. Okey, iaitu kita ambil 3 ini. Okey, jadi kita akan cari kesan dia. Okey, inilah 3 amalan negatif, betul tak? Ini mengamalkan riba ni 3 amalan negatif. So kita dah senaraikan amalan negatif. Dia nak kesan dia. Okey, apakah kesannya? Kesannya apa? Kesan daripada mengamalkan riba. Kita ambil satu-satu. Kesan mengamalkan riba iaitu apa? Okey, iaitu akan menindas orang lain, betul? Amalkan riba ini kesannya kita akan menindas ataupun kita kata berlaku penindasan terhadap masyarakat. Okey, terhadap golongan yang lemah lah, golongan miskin. Dan ini menyebabkan apa? Penindasan lah. Golongan miskin dan juga lemah. Okey, berlaku penindasan terhadap golongan miskin dan juga lemah. Kalau kita mengamalkan riba. Okey, berlaku penindasan. Baik. Itu tentang mengamalkan riba. Baik, selain daripada kalau kita dah ambil satu mengamalkan riba. Okey. Jadi kesannya apa? Kesannya iaitu golongan ini akan terus hidup dalam penderitaan. Okey, penderitaan lah. So kita buat yang pendek-pendek je. Baik. Kemudian okey, kita teruskan lagi dengan bagaimana menipu timbangan. Okey. Kalau amalan menipu timbangan tu dibuat sampai sekarang, apa yang akan berlaku sampai sekarang dia kata sehingga kini, masyarakat kini. Kalau sekarang ni kamu tipu timbangan, apa yang akan berlaku? Okey, iaitu golongan yang menipu timbangan ini akan boleh apa? Boleh ditangkap. Okey, dan dikenakan hukuman. Okey, oleh ataupun dari pihak berkuasa. Kesannya orang yang mengamal itu boleh ditangkap. Pihak yang menipu timbangan tu boleh ditangkap dan dikenakan hukuman dari pihak berkuasa. Dan kebiasaannya hukuman tu adalah berkaitan hukuman apa? Hukuman penjara. Penjara dan cubit peha kiri sampai bengkak. Apa dah tiba-tiba cubit peha kiri sampai bengkak. Kan? Okey, bukan. Hukuman penjara lah biasanya kan. Takkanlah cubit peha kiri, apalah dia rasa sangat kalau cubit peha kiri tu. Okey, baik. Dan seterusnya, sakitlah cikgu jelah. Kan. Okey. Dan satu lagi, tapi memang cubit korang jangan main-main dengan cubit biasanya orang perempuan lah dia punya cubit mak ai sakit gila. Tak percaya tanya budak-budak perempuan ni. Kalau dia marah dia akan cubit kawan-kawan dia kan. Cubit sana cubit kan. Tak tanya Salman mesti pernah kena. Dan sakit kan Man? Okey, baik. Cubitan itulah senjatanya. Okey. Ya, betul dah ni. Tu dah biasa kena lah tu. Okey, baik. Biasa kena lah tu. Okey. Baik. Dan kalau mementingkan keuntungan, apakah kesannya jika masyarakat jahiliah ni ataupun amalan ini diteruskan sampai sekarang, mementingkan keuntungan? Maka jika mementingkan keuntungan, maka kita kata akan hilang sifat peri kemanusiaan. Dan mengasihi sesama manusia. Kita tak nampaklah sebab terlalu padat kat sini.
So cikgu bawa keluar lah. Cikgu bawa keluar, cikgu buat di sinilah. Okay, senang sikit. Okay, jadi cikgu akan buat di sini dan okay. So ini okay, berlaku penindasan terhadap golongan miskin dan lemah. Golongan ini terus hidup dalam penderitaan. Kalau yang mengamalkan riba. Kalau yang okay, yang menipu timbangan boleh ditangkap dan dikenakan hukuman dari pihak berkuasa. Okay, iaitu hukuman penjara, okay, dan denda yang tinggi dikenakan kepada pesalah tersebut. Pesalah itulah. Baik, kemudian okay, yang seterusnya akan hilang sifat peri kemanusiaan dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah untuk okay, amalan yang tidak baik, iaitu mementingkan keuntungan. Kalau mementingkan keuntungan, akan hilanglah sifat peri kemanusiaan dan mengasihi sesama manusia. Okay, iaitu peniaga yang mementingkan keuntungan ni, keuntungan, tidak menghiraukan, tidak menghiraukan, kita kata menghiraukan apa lagi? Kepentingan, kepentingan masyarakat, masyarakat dan kepentingan negara. Jadi orang-orang macam ni memang mereka akan mementingkan keuntungan saja, tidak menghiraukan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi inilah kita kata sebagai poin-poin yang penting untuk kamu buat bagi menjawab soalan tadi. Poin-poinnya. Jadi soalannya, macam mana nak buat jawapan bagi soalan ni, cikgu? Macam mana nak buat jawapan bagi soalan ini? Apakah kesan terhadap masyarakat kini sekiranya? Okey, baik. So cara nak buatnya, so cara nak buatnya adalah kita ambil kepada soalan. Apakah kesan kepada masyarakat kini sekiranya amalan negatif masyarakat Arab Jahiliyah, diamalkan, diamalkan sehingga kini, sehingga sekarang sehingga kini cikgu pun lupa dia punya soalan tu. Okey, baik. So kalau kamu nak jawab soalan ini seperti biasa, kamu mulakan dengan ambil ayat soalan. Ayat soalan yang mana, cikgu? Ayat soalan yang ini. Ayat soalan yang kesan kepada masyarakat kini sekiranya amalan negatif diteruskan. Kamu boleh ubah ayat sikit-sikit. Boleh ubah ayat sikit-sikit. Jadi cara untuk menjawabnya adalah mulakan dengan ayat soalan tu. Kesan kepada masyarakat kini. Kini sekiranya amalan negatif ini diamalkan, adalah macam tu. Macam tu. Adalah ambil ayat yang terbalik, iaitu berlaku penindasan terhadap golongan miskin dan lemah. Sebelum tu, korang ada masa 8 minit kan? Korang ambil jawapan ni. Korang jangan tengok aja. Kan? Ambil. Korang ambil sekarang. Aku tikam garang kau ni kan. Wah, jangan sibuk, korang dia perhati je. Ambil sekarang. Korang ambil sekarang. Sebelum cikgu hantar, signal elektrik. Kamu pegang mouse apa semua kan. Padan muka. Homework ambil sekarang. Baik. Ambil sekarang. Baik. Kesan kepada masyarakat kini. Jangan tahu-tahu je. Tahu dah. Ambil sekarang. Kesan pada masyarakat kini sekiranya amal negatif ini diamalkan adalah berlaku. Sabar, cikgu sabar. Sabar. Memang sabarlah ni. Penindasan terhadap golongan miskin dan lemah.
Okey. Okey. Amalan, kita ambil balik. Amalan apa tadi? Mengambil riba. Okey, mengambil riba, okey, ataupun mengenakan riba. Mengenakan riba. Okey, okey, kepada golongan ini, okey, akan menyebabkan, okey, okey, golongan ini menyebabkan mereka terus, okey, hidup dalam penderitaan. Nampak? You see? Ini okey, dua markah. Nampak tak cikgu masukkan sekali dengan apakah amalan negatif itu? Iaitu amalan mengenakan riba. Cikgu masukkan supaya jelas. Oh, kita tengah cerita tentang okey, penindasan terhadap golongan miskin dan lemah ni, okey, tentang amalan mengenakan riba. Ya, akan menyebabkan mereka terus hidup dalam penderitaan. Betul? Baik. Kemudian kita nak masuk kepada okey, poin seterusnya. So kita boleh buat dalam perenggan yang baharu. Walaupun kita kata, cikgu kamu kata, cikgu baru 2 ayat cikgu. Iya, baru 2 ayat pun tak apa. Terus buka perenggan baharu. Ya. Baik. So kita mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, okey, kita boleh ambil amalan negatif tu. Amalan negatif yang mana? Okey. Mereka yang menipu dalam timbangan. Ini amalan negatif zaman dulu kan, bawa sampai sekarang. Mereka, bukan mereka lah kot. Okey, kita ambil yang sesuai, peniaga. Peniaga yang menipu dalam timbangan. Okey, menipu timbangan. Apa menipu dalam timbangan pula? Okey, peniaga yang menipu timbangan, okey, boleh ditangkap. Ya, boleh ditangkap dan dikenakan hukuman. Okey, hukuman okey, dari pihak berkuasa. Okey, dari pihak berkuasa. Okey, hukuman okey, penjara, okey, dan denda, okey, okey, yang tinggi. Okey, yang tinggi, okey, akan dikenakan. Okay, dikenakan kepada pesalah tersebut. Kepada pesalah itu. Itu ke? Pesalah. Salah je lah. Okey. Akan dikenankan pula, dikenakan kepada pesalah. Okey. So, 2 dah. Nada 2, so jadi 4 markah. 6 markah kan kita nak buat? Okey. Dan kita mulakan balik dengan penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali, okey, iaitu sikap mementingkan keuntungan. Keuntungan semata-mata. Tambah. Okey, semata-mata. Okey. Boleh ataupun kita kata apa, sikap mementingkan keuntungan semata-mata menyebabkan masyarakat hilang, okey, hilang peri kemanusiaan dan sifat mengasihi sesama manusia. Kalau asyik pentingkan keuntungan saja kan, memang kita hilanglah kasih sayang, hilanglah peri kemanusiaan. Kalau tengok tiba-tiba contohnya, tiba-tiba berlaku aksiden tepi kamu. Okey, ada orang tu terbaring. Kamu pun, kamu dalam kereta, kamu kata, biarlah dia, aku nak cepat. Kan? Aku tolong dia bukan dapat duit. Baik aku buat kerja. You see? Itu hilang. Okey, sifat peri kemanusiaan tu. Dan hilang sifat mengasihi sesama manusia. Itu yang kita tak nak. Sebab mementingkan keuntungan. Baik. Jadi, okey, itu kita kata sebagai mementingkan keuntungan. Jadi, kita boleh katakan peniaga yang mementingkan keuntungan juga okey, tidak menghiraukan
kepentingan masyarakat. Okey, masyarakat dan negara. Negara. Itu yang berlaku. Priority dulu. Itu yang berlaku pencemaran alam. Bila para peniaga yang buka kilang kan dulu kan, diorang buka kilang, buka kilang untuk buat kilang plastik. Kita ramai orang beli plastik ni. Tapi dia lupa sisa-sisa plastik tu dibuang dalam sungai. Dah tercemar sungai. Yang peniaga ni kata apa? Sungai kot biarlah, bukan ada untung pun. Okey, nak tapis-tapis air supaya plastik tak masuk dalam sungai. Rugi ya. Baik kita buat plastik, kita jual je. Kemudian lebih tu kita buang dalam sungai. Kan? Nampak tak? Dia mementingkan keuntungan, dia tidak menghiraukan kepentingan masyarakat, kepentingan alam, kepentingan negara yang menyebabkan sungai itu tercemar. Ini yang kita tak nak. Sifat ni bahaya. Okay. Jadi, kalau kita lihat inilah okay, cara bagaimana nak jawab soalan ini. So, dapat 6 markah. Dapat tak 6 markah? Inilah dia 6 markah. Okey, bagaimana dikira 6 markah cikgu? Okay, iaitu dikira sebagai seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Dapat 6 markah. You see? Okay. Jadi cikgu harap dengan ini kamu memahami dan dapat teknik bagaimana untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Okey, kalau dah siap tulis dah dah. Okey, sudah. Baik, bagus. Okey, baik. Latihan-latihan seperti ini kita akan banyak buat semasa banking nanti ya. Semasa banking nanti kita akan buat banyak latihan-latihan seperti ini. Okey, untuk membantu kita mengetahui cara bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang 4 markah, yang 6 markah, supaya kamu tahu bagaimana cara menjawabnya. Dan kamu boleh skor untuk sejarah dalam peperiksaan nanti. Dan tentu kamu memang nak skor kan dalam sejarah nanti. Jadi, penting tu. Ya. Okey. Baik, so cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Okey, jadi kita akan jumpa semula bila petang nanti pukul 3 petang untuk geografi tingkatan 1. Okey, pukul 3 petang. Okey. Jadi cikgu harap kita jumpa pada petang ini. Okey, so itu sahaja pada pagi ini. Kita jumpa pada petang ini. Take care guys.